أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian. Alhamdulillah, apa khabar semua pada hari yang berbahagia pada Ramadan yang keempat Ustaz ya. Keempat ya, jangan tertinggal. Bukan 14. Okey, baru keempat. Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah SWT. Moga-moga dengan peluang kita pada hari ini, tuan-tuan semua yang di rumah berada dalam keadaan sihat, semangat bersama Al-Quran, menjadi ahlul Quran yang sentiasa menikmati kepada hidangan Maidatur Rahman yang ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah pada hari ini kita akan meneruskan Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 dengan surah yang ke-29. Surah yang penuh dengan tragedi, surah yang penuh dengan peristiwa yang menyayat hati. Surah yang memberi kekuatan kepada para sahabat di kawasan di zaman Makkiyah yang sama-sama kita ingin baca, yang kita ingin faham, yang kita ingin sama-sama hayati dalam kehidupan kita seharian. Tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian, kita memulakan majlis kita ini insya-Allah sebentar lagi dengan Ustaz. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Puasa Ustaz ya. Oh, masya-Allah. Jadi hari ini hari keempat, macam mana Ustaz dia punya sambutan puasa? Sambutan puasa nampaknya makin panas Makin panas makin ya. semangat, makin panas dan makin memburu ya, menuju ke arah Lailatul Qadar nanti insya-Allah, masya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan jangan lupa hari ini hari Isnin ada yang banyak yang beri mesej kata bila keputusan kuis. Masya-Allah. Keputusan kuis. Bertukar rumus ya. Soalan banyak, ada 10 soalan macam peperiksaan pula. Ada yang katanya pergi merujuk ustazah apa maksudnya mad jaiz munfasil ke mutasil apa semua tu. Jadi alhamdulillah, tahniah kepada tuan-tuan, lebih kurang 1000 penyertaan. Allahu Akbar. Ya, 1000 penyertaan. Dan ketika kita menyusun itu ya, alhamdulillah kita sebenarnya ada 24 orang ya, tetapi hadiah kita 21 je ya. Jadi kita pilih yang paling cepat, paling tepat. Insya-Allah kita akan umumkan di hujung nanti Ustaz ya. Nantikan siapakah yang bertuah mendapat mushaf Al-Imam yang besar itu, terus menjadi imam di bulan Ramadan. Mari sama-sama Ustaz kita mulakan Ummul Quran kita pada kali ini. Okey, baik. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Begitu juga mungkin nanti ada yang nama yang tak tersenarai dalam 21 tu Ustaz. Ya. Sabar dan dengar soalan hari ini. Untuk mendapat hadiah Al-Quran kita dan juga CD kita CD bacaan Al-Quran kita. Baik. Mari kita sama-sama mulakan dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah yang menjadi pasak dalam kehidupan kita. Kita ulang-ulang bacaannya. Kalau tarawih lagilah berulang-ulang 8 rakaat, 20 rakaat, subhanallah sa'ah. Baik, jom kita sama-sama baca Suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin amin ya rabbal alamin. Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjadi umat alhamdulillah pada setiap hari kita membaca ustaznya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya 13 tahun Nabi di Mekah itu mereka membaca juga ya membaca alhamdulillahirabbil alamin. Apatah lagi bila ada fardu solat di Madinah ya. Itulah yang diulang-ulang untuk menguatkan perjuangan para sahabat kerana bercakap tentang Islam ini ustaz ya, dia bukan sekadar masuk agama itu dan kita boleh hidup bersendirian happy-happy ya. Ia adalah agama yang memerlukan komitmen, bertanggungjawab, membina dan memperjuangkan nasib orang lain di dunia ini. Itulah orang Islam yang disampaikan di dalam Al-Quran. Pada hari ini kita akan melihat surah Labah-Labah ya, surah Labah-Labah ustaz ya. Al-Ankabut, kalau tuan-tuan yang di rumah ya jangan lupa ini surah Labah-Labah 4 siri. Ini bukan Spiderman, ini spider kan ya. Biasanya kalau anak saya suka sangat spider kan. Spiderman ya, penyelamat, tapi rupa-rupanya bila saya mengkaji dan tuan-tuan bila kita sama-sama mengkaji nanti subhanallah. Memang rupa-rupanya yang menjadi savior avenger sebenarnya, penyelamat sebenar-benarnya ialah dengan utusan daripada Allah dengan para sahabat yang sanggup untuk berkorban menyelamatkan orang dunia akhirat. Allahu akbar. Dengan izin Allah ya. Bukan sekadar nak menyelamatkan daripada kena rompak ke apa ke, itu satu, tetapi lebih daripada itu, daripada diazab oleh Allah kalau tidak beriman kepada Allah. Jadi apakah sinopsis ringkasan pada hari ini? Kita akan mendalami 25 ayat dahulu pada hari ini, iaitu pada ayat 1 hingga 13 kita melihat kepada cabaran ujian yang sentiasa hadir dalam hidup para sahabat, para nabi, dan juga ia juga berlaku kepada kita. Bagi tuan-tuan kita dalam COVID-19, apa pelajaran 1 hingga 13. Kemudian Allah membawakan Avengers ataupun membawa siapakah orang-orang yang terdahulu yang bertungkus lumus ingin menyelamatkan kaumnya, orang-orang di sekitarnya, Nabi Nuh alaihi salam ya, pada ayat 14 hingga 15, dan diikuti dengan kisah Nabi Ibrahim mendapat cabaran tentangan hingga dimasukkan ke dalam api. Nanti kita saksikan bersama ustaz ya, insyaallah. Baik, jadi dari hari ini kita ingin sama-sama kita teruskan dengan membaca surah Al-Ankabut. Kita mulakan dahulu tuan-tuan pada muka surat 396, juz yang ke-20 ya. Kalau kita tengok sedikit sebelum kita membaca ni ustaz ya. Surah Al-Ankabut ni turun di Mekah, turun di Mekah. Kalau ikutkan dalam surah ini ada cerita, satu-satunya surah antara surah yang menceritakan pasal munafik, tapi di Mekah ini surahnya. Biasanya banyak di Madinah. Di Madinah ya. Ini pasal apa? Pasal munafik di Mekah dengan munafik di Madinah itu dia punya komitmennya berbeza. Nanti kita akan belajar ya, dan juga apakah yang senario tuan-tuan yang di rumah bila membuka surah ini, surah Labah-Labah ini, bukan Spiderman, spider ya. Sebenarnya surah ini turun ketika umat Islam amat ditindas. Ya, ketika umat Islam disiksa, diazab, inilah surahnya yang menghiburkan mereka, memberi motivasi kepada mereka. Bagi kita yang ada di rumah ya, kalau kita rasa macam saya ada cabaran, nanti kita tengok apakah cabaran mereka, apa cabaran kita, untuk hidayah Allah menyinari dalam hidup kita. Ustaz, baik, ayat 1 hingga 13. Okey, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para penonton yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya ucap terima kasih kepada para penonton yang berada di hadapan kaca TV saban hari bersama dengan kita, juga sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan-puan yang berada atau bersama dengan kita di Facebook TV Al-Hijrah. Saudara Cik Mawardi Syamsuddin, salam dari Pontianak, Indonesia. Oh, masya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih. Indonesia. Terima kasih Pak ya. Sama-sama bergabung sama ya, ibu-ibu bapa-bapa ya. Teruskan Malaysia Quran Time. Masya-Allah. Ya. Okey. Baik, jadi kita nak mulakan ustaz. Surah Al-Ankabut ni mencabar juga ustaz ya. Pertama ayat dia panjang-panjang. Panjang-panjang, dan dia macam konsep Madaniyah, tapi dia sebenarnya kan di Subhanallah di Makkiyah. Harap-harap selamatlah kita baca hari ni ustaz, insya-Allah. Jom sama-sama kita baca. Kalau suara tak okey nanti ustaz, tak ada air ya. Tak ada air. Ingat kalau suara tak okey pasti kau ustaz ni. Okey, kita cuba ayat 1 hingga ayat 13 dahulu, muka surat 396. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam
حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم
وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim daripada surah Al-Ankabut ayat 1 hingga 13 Ustaznya. Surah ini sebenarnya adalah surah yang penuh dengan kesedihan sebenarnya, ya. Seawal daripada ayat yang pertama Alif Lam Mim, Allah yang mengetahui, saya tidak tahu, kita tuan-tuan tidak tahu, ya, bagaimana menguruskan kehidupan kita. Ini daripada komen Imam Fakhrul Razi Ustaz, ya, tentang kalau seseorang itu mula menyerahkan diri kepada Allah ketika membaca Al-Quran, ketika sahabat-sahabat menerima wahyu, maka Allah akan memberikan hikmah demi hikmah. Ya, kerana apa? Kerana kita tak tahu misalnya. Dan biasanya kalau huruf muqattaah ini Alif Lam Mim, selepas itu cerita pasal Quran. Kalau dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran lepas ayat yang ketiga pun pasal Quran. Kalau Alif Lam Mim dalam surah Sajdah, lepas tu pasal Quran. Kalau Alif Lam Mim dalam surah ini tak pasal Quran, Ustaz. Masya-Allah. Allah menyatakan ahasiban nasu an yutraqu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia fikir bahawa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Ustaz, bila kita melihat pada istilah yuftanun itu daripada perkataan fitnah. Yang biasa kita cakap fitnah, ya, dalam Al-Quran sekitar 60 kali Allah ulang. Allah menggunakan sekitar 37 kali perkataan ibtila dan 2 perkataan imtihan. Bezanya apa? Imtihan ini belajar kena ujian. Tapi kalau ibtila ini ujiannya besar, kena dulu, lepas tu baru belajar. Tak payah masuk sekolah, terus kena dulu, tapi benda tu besar, kita nampak ibtila. Tetapi kalau fitnah, perkara itu dia masuk sampai ke hati, kadang-kadang kita tak perasan pun perkara tersebut. Tetapi kalau ikut pada peristiwa ataupun istilah fitnah ini, macam emas yang bongkah itu dibakar sampai 2970 darjah Celsius. Maksudnya apa? Apabila seseorang itu diuji dalam hidup pada zaman sahabat, mereka diuji sampai lebih kurang 2970 darjah Celsius. Lebih kurang begitulah nak ceritanya. Kalau hari ini kena uji 100 darjah Celsius ataupun 50 darjah Celsius, besok kena lagi tinggi. Lagi tinggi. Mengapa? Kalau dah sampai 2970 darjah Celsius pada emas, maka akhirnya semua kotoran akan pergi, bersihlah orang itu. Dan itu yang berlaku. Dan kalau kita melihat pada ayat ini, Allah menyatakan pasal apa surah ini turun? Ketika sahabat menghadapi azab yang amat sengsara, Ustaz. Ya, kalau katakan kita tengok nanti pada ayat yang ketiga, Allah menyatakan orang sebelum ini telah diuji. Allah memujuk kepada siapa? Ada sahabat, salah seorangnya Khabbab Al-Arat. Ya, beliau masuk Islam di awal 3-4 tahun awal Rasulullah berdakwah itu, dan kemudian diseksa. Seksanya itu bagaimana, Ustaz, ya? Sebabnya bila Ustaz baca sebentar tadi itu, dia amat menyedihkan. Ya, pasal apa? Pasal Khabbab Al-Arat ini sampaikan dia orang yang mulia, ya, Bani Tamim. Tetapi bila dia dijual, dia jadi hamba, bila bos dia tahu bahawa dia beriman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dipakaikan baju besi dan diletakkan di padang pasir sampai berbirat-birat, dan dia diletakkan di atas bara api sampaikan darah dan juga lemaknya itu keluar memadamkan api, tuan-tuan. Dan inilah yang beliau hidup bersama dengan Rasulullah sampai ke Madinah, sampai zaman Umar. Bila bertemu Umar, ya, dia kata bahawa betullah Allah ni memang sayang kita. Masya-Allah. Ya, memang mencabar sebenarnya nak melihat kisah ini. Tapi apakah yang berlaku ialah dia tunjukkan pada Umar birat-birat yang berlaku di belakang badannya. Inilah perjuangan para sahabat sehingga kan kita dapat baca Quran sampai setenang ini, tuan-tuan. Duduk di depan kaca TV, kita berada di Facebook, dalam akaun, dalam tempat kerja masing-masing. Tetapi ini adalah kesan daripada perjuangan orang terdahulu. Inilah yang Allah nyatakan di dalam ayat ini, dalam ayat keempat, ya, ayat yang keempat, am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at an yasbiquna. Apakah orang yang berbuat kerosakan ataupun keburukan itu rasa dia boleh lepas? Allah beritahu kepada Khabbab Al-Arat, beritahu kepada Nabi bahawa sebenarnya mereka tidak akan yasbiquna, tidak akan dapat mengalahkan Allah, tetapi Allah beri perkara ini untuk menguji.
menguji dan nak melihat siapakah yang betul pada ayat yang ketiga, sadaqu ataupun al-kadzibin. Ya, sadaqu itu dalam fi'il madhi dalam bentuk berbeza al-kadzibin. Pasal al-kadzibin ini dalam bentuk isim fa'il ustaz ya, kalau belajar bahasa Arab sikit, dia menunjukkan orang ini memang bersungguh-sungguh betul mendustakan, tetapi kalau sadaqu ini memang dia cuba untuk membenarkan buat kerja untuk membenarkan keimanan. Inilah pelajaran untuk kita pada tahun 2020 ini. Surah ini adalah surah agar kita tidak duduk diam. Surah ini kita tidak istilahnya comfort zone ustaz ya, rasa bahawa saya dah Islam, saya boleh relax di rumah sekarang ini, tak payah buat apa-apa. Tetapi kita paling kurang menghargai perjuangan orang terdahulu dan kita kena berjuang. Kalau kita tak berjuang sekarang, kita khawatir pada 20-30 tahun ke depan kita tidak tahu apa jadi kepada bumi ini, apa jadi kepada keluarga kita tentang iman. Allah memujuk pada ayat yang kelima, wa man kana yarjul liqa Allah, siapa yang ingin sangat bertemu Allah, sesungguhnya ketentuan itu adalah pasti datang. Maksudnya Habab al-Arad, Sumayyah ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka perlu sangat, mereka rindu nak bertemu Allah dalam keadaan begitu ustaz ya. Bila dah terlampau banyak sisaan, rasa ya Allah rindulah nak bertemumu ya Allah, tak apa kami bertahan, tapi kalau boleh kami nak bertemu ya Allah. Allah kata akan sampai. Wa man jahada, barang siapa yang berjihad. Ayat yang ke-6, menariknya surah ini surah di Mekah. Jadi bukan jihad berperang ustaz ya. Ini berjihad untuk tidak berperang. Ya, maksudnya rasa-rasa macam nak melawan tapi tak boleh lawan, tetap juga berada bersama Rasulullah. Kata Allah, fa innama yujahidu li nafsih. Ini bukan untuk Allah. Allah tak perlukan. Allah ini ghani anil alamin. Allah ini kamu berjihad, kamu bertahan, ini Khabbab al-Arad sebenarnya adalah untuk kamu. Bila Allah puji begini, bila Allah beritahu begini, okey, Habab al-Arad pun ustaz ya. Begitulah ya. Tak boleh tercakap dalam peristiwa ini. Dan Allah menyatakan pada ayat yang ke-7, walladzina amanu, orang yang beriman dan beramal soleh. Sekali lagi menarik perkataan ini. Apakah yang menariknya ustaz ya? Biasanya kalau amal soleh ni orang cakap semayang ya, tapi ini dekat Mekah tak ada semayang lagi yang wajib. Orang kata zakat, tak ada zakat lagi ya. Orang kata haji, tak ada haji lagi. Jadi apakah amal soleh yang dimaksudkan di sini? Amal soleh ialah bertahan bersama Nabi di Mekah itu. Bukan mudah. Waktu itu tak famous, tak dapat follower ramai ya. Malah kalau siapa ikut Nabi di Mekah itu, dia tak macam Madinah. Madinah ni macam kita berada sekarang ustaz ya. Bila kita berjuang tu, orang ramai like dekat Facebook itu, share ya. Tetapi di Madinah ni lagi orang tak nak share. Orang lagi kutuk, lagi kecam lagi. Maka ini yang Allah cakap, siapa yang bertahan, beriman dan beramal soleh dengan bertahan dengan Nabi, akan Allah lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Inilah manfaat untuk kita. Kalau kita beriman dan beramal soleh, Allah akan hapuskan kesalahan dan mereka pasti akan diberi balasan. Dua perkara. Satu, kesilapan kita ustaznya, kesilapan tuan-tuan pada zaman dahulu ya, bagi ayah-ayah, ibu-ibu ya, ada kesilapan dulu tentang Quran dari segi amalan. Kalau kita beriman beramal soleh, Allah akan tutup. Dan yang keduanya, Allah akan beri ganjaran yang mulia. Ada seorang tokoh yang menarik sebenarnya pada ayat yang ke-8 ya. Kalau baca ayat ke-8 saja, tiba-tiba dia cakap pasal berbaik dengan ibu ayah kan. Rupanya nama tokoh tersebut adalah Sa'ad bin Abu Waqqas. Abi Waqqas. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Sa'ad bin Abi Waqqas ini ustaz ya, dia ni ada ibu tunggal. Ibu tunggal, bukan ada ayah, dia ada ibu tunggal. Dan dia ni remaja, dia beriman pada Nabi. Mak dia cakap, kamu masuk agama, kau percaya pada Muhammad ya. Dia kata, ya mak ya. Dia kata, kalau begitu aku tak nak makan. Kamu sampai hati, kamu menyakitkan hati aku. Dia cakap anak ustaz ya. Kalau kita dengan mak kita kata sampai hati, tak telefon mak. Kan. Baru cakap begitu aja. Ini dia kata mak tak nak makan hari pertama, hari kedua tak nak makan. Kemudian Sa'ad bin Abu Waqqas kata, mak, kalau ada 1000 nyawa mak keluar patah balik, saya tidak akan berpatah balik. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini adalah torture tadi. Yang pertama, torture bahagian fizikal yang kena sampai berbirat tadi. Ini torture dari segi psikologi. Mak cakap begitu. Ya.
yang kita nak sama-sama melihat ya. Kalau boleh Ustaz, ayat ke-8 ini kita ulang balik semula ya, untuk sama-sama kita pasakkan dalam hidup kita bahawa perjuangan agama ini amat penting, dan kalau Sa'ad bin Abu Waqqas pun sanggup berkorban ya, walaupun ada cabaran, bukan maksudnya mak ni kita kena lawan, bukan. Allah cakap kena husna, tetapi itu cabaran besar. Harapnya kita juga kalau ada ibu ayah yang memang baik sekarang ini, kena taat betul-betul. Kalau ada sekali-sekala dia rasa macam kita tak setuju ke apa ke, tetap juga perlulah kita husna, berbaik dengan mereka, buat yang terbaik terutama Ramadan ini. Sekali lagi Ustaz, memimpin bacaan ayat ke-8 bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang ke-8 kita baca di muka surat 397. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم. Kita berazam untuk terus buat yang terbaik dengan ibu ayah kita walaupun ada perkara yang kita tidak setuju. Itu pelajaran daripada ayat 8. Kita bersambung lagi Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19, kita membicarakan melihat kepada panduan daripada Allah pada surah Al-Ankabut, surah yang ke-29. Kita sudah membaca daripada ayat 1 hingga 13 sebentar tadi Ustaz ya, berkaitan dengan bagaimanakah bentuk tekanan yang diberikan kepada orang-orang terawal dalam memperjuangkan kebenaran, sehingga kan pada hari ini kita boleh baca Al-Quran dengan amat-amat selesa ya, alhamdulillah. Dan kita yakin sebenarnya ada juga tempat di satu dunia ini, di dunia ini yang mereka tak boleh juga baca Al-Quran, mereka ini ditindas ya. Yang kita doakan agar kita yang berada di bumi ini ya, dalam cabaran COVID-19 ini tetap juga menghadapi ujian ini dengan yakin bahawa Allah inginkan kita terus beriman. Bukan ini sebagai tanda kalau macam itu saya tak payah beriman lah. Itu yang disampaikan oleh orang-orang munafik ya, pada ayat yang ke-10 sebentar tadi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah. Bila dia disakiti ya, dia cakap apa dia ada fitnah di kalangan manusia, dia rasakan macam ini adalah azab Allah. Fitnah dengan azab perkara yang biasanya orang confuse. Dia rasakan bahawa kalau ada ujian COVID-19, ini maksudnya Allah ni benci kita lah ni. Salah perspektif itu. Sebenarnya fitnah di kalangan manusia, ya, sesama manusia dalam rumah ke di luar rumah, fitnah itu adalah untuk Allah bersihkan kita. Fitnah macam kita bincang tadi Ustaz ya, emas dibakar, Allah bagi pasal suruh kita terus lagi kepada Allah. Dan bukannya kalau orang-orang munafik kata ini azab Allah ni. Kalau hidup rasa tak selesa, nak sembahyang tak selesa, sembahyang tarawih tak selesa, tak payah sembahyang pasal susah. Ini adalah mentaliti orang munafik pada zaman Nabi di Mekah itu. Apa-apa yang menyusahkan dia akan ke tepi ya. Jadi itu adalah kayu ukur munafik di Mekah, di mana mereka bukannya kalau di Madinah itu mereka dapat harta ya, itu sebabnya mereka nak jadi orang yang munafik itu kan. Tapi di Mekah ini kayu ukur munafik itu apabila mereka boleh tak bertahan dengan ujian yang melanda, pasal kena boikot, kena kecam, kena apa sebagainya, dan kayu ukurnya amat tinggi. Itu sebabnya bila orang-orang Islam pergi ke Madinah itu, Badar menang. Pasal cara pembersihan Allah itu amat tip-top. Yang kita harapnya ketika dalam organisasi, dalam rumah masing-masing, kita kena lihat macam mana nak pastikan anak pasangan kita ini faham tentang konsep fitnah ini sendiri. Dan ini yang kita nak sambung Ustaz ya. Kalau kita tengok pada ayat yang seterusnya nanti, pada ayat 14 hingga 18, kita akan bertemu dengan dua tokoh dahulu. Ya, dua tokoh yang kena torture dari segi fizikal, kena torture dari segi keluarga, kena torture dari segi sosial, ya, dari segi masyarakat. Ya, kalau tadi kita bercakap tentang ayat yang ke-12 ataupun 13 tu, torture masyarakat ini sampaikan ada orang di kawasan Mekah itu dia kata kalau kamu buat dosa ke apa ke, tak apa aku tanggung.
Wah, sampai macam tu sekali. Yang penting kau ikut aku, jangan ikut Nabi. Sampai tahap gitu. Jadi zaman sekarang ni kalau kau ambil rasuah tak apa. Kita nanti aku backup lah. Kan kita kan dah banyak amal hari itu, Ramadan, puasa, baca Quran banyak, kan? Kita sikit-sikit tak apa, kita backup. Perkara itu pernah digunakan strategi itu pada zaman dahulu, macam mana dua tokoh Avengers ke Ustaz? Nabi Rasul Ulul Azm bertindak. Jom ayat 18 ataupun 14 hingga 18. Baik. Terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tertarik dengan satu komen sahabat kita Puan Nuraini Mazuki, ibu saya yang selalu ingatkan tengok Malaysia Quran Time. Tadi kita cakap pasal ibu Ustaz. Ya. Allahu Akbar. Ini ibu selalu ingatkan. Ini ibu beriman. Ibu beriman. Maknanya tengok dan ibu pun rakam. Subhanallah. Itu kena bagi hadiah banyak-banyak bagi subhanallah. ibu tu. Pasal Sahabat betul. Sahabat saya di Los Angeles pun tengok. Subhanallah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih Allah bagi rancangan bermanfaat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Baik, kita sambung saya. Ya. Ayat 14 hingga ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim daripada ayat 14 hingga 18 ini mencerahkan kita, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditindas, sahabat-sahabat yang ditindas di Mekah apabila mereka dipujuk oleh Allah. Allah bawakan tokoh. Masya-Allah. Tokoh yang pertama yang pernah kena begitu namanya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Subhanallah, ya. Dinyatakan daripada ayat 14 itu beliau tinggal selama 1000 kecuali 50, maksudnya 950 tahun. Tapi menariknya kat sini penggunaan perkataan al-fasanah. Kemudian kalau khamsina ama. Rupa-rupanya sanah ini adalah tahun yang penuh kepayahan, dan kalau ama tahun juga tetapi penuh dengan kesenangan. Rupa-rupanya ialah 50 tahun itu Nabi Nuh tak hidup pun. Masya-Allah. Kan 950 tahun kan. Jadi maksudnya sepanjang 950 tahun tu Nabi Nuh memang tercabar
dicabar oleh orang yang zalim. Bukan 95 hari ni. Bukan 95 hari. Masya-Allah. Kita nak berapa hari Ustaz kita berada dekat rumah sekarang? Kita dah 30 hari lebih. 30 hari rasa macam panjang Ustaz ni. Ini 950 tahun sanah. Bukannya am. Sanah. Penuh kesengsaraan. Masya-Allah. Jadi di sinilah sebenarnya Allah membawakan mesej ini kepada Khabbab bin Al-Arad, ya, yang kita tak mampu Ustaz, ya. Kita alhamdulillah lah kita hidup zaman ini. Zaman Nabi kalau kita di situ Ustaz, ya, tak pastilah kita di pihak yang mana. Bersyukur Allah hidupkan kita pada waktu mana pun, ya, sebenarnya kita bersyukur kerana kita tidak tahu sejauh mana kekuatan kita, tetapi kita ambil pelajaran daripada ayat 14 ini, iaitu Nabi Nuh tetap istiqamah dan akhirnya pada ayat yang ke-16 Allah selamatkan. Allah selamatkan. Kemudian pada ayat yang ke-16 Allah bawakan tentang kisah Nabi Ibrahim pula. Nabi Ibrahim. Kisah Nabi Ibrahim ni panjang sedikit pasal dia ada sambung lagi. Hari esok kita sambung dengan anak saudaranya Lut. Kan dia bersambung tu, ya. Jadi Nabi Ibrahim ni kata pada kaumnya, beribadahlah, menyembahlah Allah dan bertakwa pada ayat yang 16. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini lebih baik jika kamu mengetahui. Tapi pasal mereka ni jahil, tak tahu, Nabi Ibrahim nak bawa juga. Dalam hidup kita tuan-tuan, ya, pasal banyak benda tak tahulah menyebabkan kita mungkin rasakan ibadah pada Allah, ya, solat tu rasa berat. Kita rasa macam doa ni ada apa. Tapi insya-Allah bagi tuan-tuan bila dah melihat pada Quran, bila dah tahu sikit-sikit maksudnya ini, kan, ada ilmu sikit. Bila kita tengok tu, ya Allah, lain macam tuan-tuan, ya. Baca surah Al-Ankabut, bila ingat dengar imam bercakap begitu sahaja, kita akan rasa, ya Allah, aku tidak sanggup macam Khabbab Al-Arad. Jauh daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, itu sebabnya kita kena hargai sangat ibu yang tak halang kita macam-macam, bagi sokongan. Ada halang sikit-sikit tu, itu biasalah, ya. Tapi kita amat bersyukur. Itu sebabnya Ustaz, ibu Ustaz kat mana? Terengganu Ustaz, ya. Ucapkan Ustaz nak ada ucapan apa-apa. Ucapan macam hari raya pula. Ya. Tapi itu yang harapnya ibu saya kat Bido, saya cakap dengan Ustaz, ya, kat Bido Perak, ya. Kita terima kasih, kita bersyukur pada ibu kita, ayah kita. Kerana apa? Kerana kita tak mengalami seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan kalaulah ada di kalangan tuan-tuan yang macam Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai maknya boikot 2 hari tak makan. Ya. Dan lepas tu dia panggil pada pakcik dia, pakciknya pukul Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, pasal mak dia kata ini anak aku ni dah tak betul lah ni. Ya. Jadi ini perjuangan yang disampaikan sebentar tadi, dan kalau kita tengok pada ayat yang ke-17, ya, Nabi Ibrahim menyatakan tentang mengapa kena beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang kita dah bincang sebelum ini tuan-tuan, dalam Al-Quran 3 perkara paling kurang Allah akan betulkan kalau kita silap. Satu ialah ketauhidan. Yang kedua berkaitan dengan tentang hakikat hari akhirat, dan yang ketiga tujuan hidup. Tujuan hidup kita sebagai hamba. Jadi Ustaz, kita nak meneruskan, nak melihat apa yang Allah suruh kalau kita ini nak menjadi hamba Allah, menghargai ketauhidan dan juga kita tetap kuat dalam mendapat rahmat Allah untuk terus berjuang membawa kepada tauhid Allah. Kita teruskan ayat 19 hingga 25. Okey, baik, kita nak sambung ayat 19 hingga 25. Berbicara pasal ibu hari ni Ustaz, ya. Ustaz di video, saya Terengganu, cakap Terengganu boleh Ustaz? Cakap Terengganu terima kasih mak. Gitu, ada panggil cik. Ini ucapan hari raya tu kan? Baca Quran semua sebagainya. Mudah-mudahan terus sihat, Amin, dan ya terus amal ibadah insya-Allah. Dan ramai juga Ustaz di Facebook Ustaz, Suzana, Puan Suzana, Puan Baina, Ros Biru, ibu bapa mereka kami sudah kembali ke rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa-dosa mereka yang di barzah sana. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung bacaan ayat yang ke-19 ya. Ya. Tak ada air Ustaz. Tak ada. Air liur je. Okey. Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة
نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 19 hingga 25 ini adalah penerangan lanjut sahaja bagaimana yang dibawakan oleh Nabi Ibrahim pada awal tadi itu, pada ayat yang ke-16 disambung lagi ya. Allah menyatakan pada ayat yang ke-19 iaitu awalam yarau kaifa yubdiul Allahu la khalqa thumma yu'idu inna dzalika 'ala Allahi yasir. Allah bercakap tentang bagaimana Allah memulakan penciptaan ya. Ini adalah mudah bagi Allah Subhanahu taala. Allah bawakan perkara ini kepada kita untuk menguatkan keimanan kita, satu kepada Allah, yang keduanya pada hari akhirat, dan tujuan hidup kita ini mestilah kita bawa keluarga kita masuk syurga sekeluarga. Perjuangan paling mulia yang dibuat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, yang dibuat oleh Khabbab Al-Arad dan juga dibuat oleh tuan-tuan perempuan yang berada di rumah. Perjuangan kita tuan-tuan, perjuangan pasal Allah boleh cipta ya langit ini, bumi ini, Allah boleh lagi cipta kita balik, hidupkan balik. Dan kalau kita tengok pada ayat yang seterusnya, qul siru fil ard fanzuru kaifa bada'al haq thumma Allahu yunshi'u nash'atal akhirah.
Allah suruh kita tengok ya. Kalau kita tengok tumbuh-tumbuhan kan, tumbuh-tumbuhan dia benih tak ada apa, kemudian hidup, betul, mati balik, betul, daripada benih dia hidup balik. Mudah aja bagi Allah SWT. Jadi bila kita makin lagi kita lihat ini maksudnya boleh suruh travel ini Ustaz. Siru fil ard kan. Tapi sekarang ni PKP duduk rumah. Nanti lepas ni harapnya tuan-tuan bila keluar travel agent yang ada, surah Al-Ankabut ini dijadikan sebagai asas. Kan? Tengok balik, rupanya Allah suruh tengok macam mana kesan orang yang mencontohi kaum Nuh contohnya. Dia ada kat mana-mana ya. Tapi kalau Nabi Nuh yang kita bincang sebelum ni, tinggalannya ada di Turki. Itu clue tu. Ya Ustaz ya. Okey. Dan seterusnya pada ayat yang ke-21 Allah beritahu tentang kalau tak dapat hargai perkara ini, yu'adzibu may yasha ya. Azab dan rahmat Allah ini milik Allah kan. Allah nak azab, nak rahmat, tetapi bukan maksudnya Allah memaksa kita. Pasal ada juga yang silap faham Ustaz ya. Bila kata maksudnya saya mungkin nak diazab oleh Allah kot. Kan? Pandai-pandai pula cakap Allah nak azab. Sebenarnya Allah berkuasa mengazab. Tetapi rahmat Allah itu melangkau daripada azab Allah. Cara nak dapat rahmat Allah, kita kena sentiasa beriman dan beramal soleh, minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah isi ketauhidan di dalam ayat ini. Terus pada ayat yang ke-22 ya, ayat ke-23, orang-orang yang kufur itu ada dua perkara Ustaz ya. Orang yang kufur ini, dia satu ialah dia kufur pada kebesaran-kebesaran Allah. Ya, dia nampak tumbuh-tumbuhan, dia tak ada kaitan, dia tak nampak itu adalah petanda ada akhirat. Itu sebabnya bagi kita kalau kita tengok ayat-ayat makiyah ini banyak pasal tentang akhirat, tentang kiamat. Pasal apa? Bila kita banyak baca benda yang ghaib ini, unseen ya, akhirnya jadi depan mata. Dia macam ada orang kata tak hantu. Ini bukan betul lah kan. Tapi asyik cerita hantu. Tak ada hantu pun jadi ada hantu. Kan? Itu tak betul. Tapi yang betul daripada Al-Quran, selalu kita bincang tentang akhirat, tentang kiamat, tentang betapa dahsyatnya. Akhirnya kita akan dapat depan mata, memberi kesan kepada hidup kita. Yang pertama. Dan yang keduanya, orang yang tak nak jumpa Allah. Ini rahsia. Bila tak hargai kebesaran dan tidak mahu, tak rindu nak bertemu Allah. Ya Ustaz ya. Ustaz rindu tak nak jumpa mak tadi? Allah rindu. Rindu Ustaz ya. Kalau dapat PKP habis 12 hari bulan nanti balik lalu balik lalu kan. Ini adalah yang berlaku pada Khabbab Al-Arad ya. Mereka ini adalah orang yang rindu. Nak rindu tu maksudnya dia kena buat yang terbaik lah. Jangan pula pasal rindu tapi buat teruk-teruk kan. Lepas tu mak dapat berita Allah kan. Tak nak begitu. Dia kena lawa-lawa, elok-elok, balik jumpa mak peluk betul-betul kan. Itulah kemanisan. Dan ini bercakap tentang bertemu dengan Allah SWT. Dan apakah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim pada ayat yang ke-24? Dia berjuang, terus berjuang pasal rindu nak bertemu Allah, sampai orang cakap ya, zaman itu kata qalaqtuluhu au harriqu. Bunuh dia ataupun bakar dia. Mana yang lebih siksa Ustaz? Kena bunuh ke kena bakar? Bakar. Masya-Allah. Kan? Jadi Allah selamatkan lagi sekali. Allah selamatkan lagi. Dan di hujung ayat 25 itu Allah menyatakan dia, Nabi Ibrahim kata, sesungguhnya berhala yang kamu sembah selain Allah hanyalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang pada dunia. Dah kena bakar, keluar, dakwah lagi. Kan patutnya dah serik lah. Dah serik dah. Bagi tuan-tuan yang kita berada di rumah, kalau kita ada ujian COVID-19 ini, terus ya, kita buat kebaikan ya. Agar apa? Agar paling kurang 3 perkara yang kita boleh belajar daripada perbincangan 25 ayat kita pada hari ini. Yang pertama, kita yakin bahawa sebenarnya ujian tetap ada. Kita terus akan menghadapi ujian macam nak periksa tu Ustaznya, buat persediaan, terus don't give up. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah apa yang boleh kita buat, bersungguh-sungguh ya dalam kita menghadapi ujian. Kerana apa? Kerana manfaatnya untuk diri. Allah tak perlukan kita menghadapi ujian okey ke tak okey. COVID-19 ini kita hadapi elok-elok, manfaatnya untuk kita juga insya-Allah. Dan yang ketiganya, menghadapi ujian dengan iman, bukan dengan ciri munafik yang tidak rela disakiti. Ya, kalau dia rasa susah sikit je dah give up. Sikit-sikit je give up. Ustaz, mari kita doa agar Allah kuatkan iman kita seperti Khabbab Al-Arad. Terima kasih Ustaz. Sebelum doa Ustaz, nak jawab satu sahabat bertanya, saya baca Taranum apa Ustaz hari ini? Kalau tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, Taranum saya daripada awal sampai habis ni sama saja. Saya guna satu Taranum saja. Asasnya itulah Taranum Hijaz. Baik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Tangan ini kami angkatkan memohon permohonan kepadamu ya Allah agar diampunkan dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Agar diampunkan dosa-dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Dosa-dosa ibu dan ayah mertua kami ya Allah. Kasihanilah mereka sebagaimana mereka kasih kepada kami sejak kami kecil lagi ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami ini anak-anak yang saleh dan salihah, mentaati perintah-Mu ya Allah. Anak-anak yang mendengar kata-kata ibu dan ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andai di antara kami yang masih punya ibu, masih punya ayah, jadikan kami ini anak-anak yang senantiasa berusaha sedaya upaya kami untuk gembirakan hati-hati mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, andai ada di antara kami saat ini yang mana ibu atau ayahnya atau keduanya telah pergi meninggalkan dunia ini ya Allah, maka Kau jangan jadikan kami ini anak-anak yang lupa, anak-anak yang lupa akan ibu dan ayahnya di kubur sana ya Allah. Akan tetapi jadikan kami ini anak-anak yang senantiasa doakan keampunan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, mata kami jadikan ia mata yang suka melihat dan membaca kalam-Mu Al-Quran. Ya Allah, lidah kami gerakkan ia lancar membaca kalam-Mu Al-Quran. Ya Allah, hati kami ya Allah bersihkan ia agar mudah memahami kalam-Mu Al-Quran. Ya Allah, telinga kami, telinga yang tidak pernah jemu dan bosan daripada mendengar alunan bacaan ayat-ayat-Mu Al-Quran. Bibarakatil Quranil Azim, dengan barakah Al-Quran kami kini berada di bulan turunnya Al-Quran. Birahmatik ya Arhamar Rahimin, perkenankan doa kami ya Allah agar diangkat kembali wabak ini. Ya Allah, perkenankan doa kami agar disembuhkan saudara kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah terima doa yang kita baca sebentar tadi Ustaz ya. Ustaz, kita di hujung ini kita meneruskan sesi kuis kita. Soalan kuis daripada Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan untuk bahagian kuis pada hari ini iaitu sila nyatakan 3 contoh hukum idgham bila gunnah. Bukan ma'al gunnah, idgham bila gunnah yang dalam ayat-ayat yang kita bacakan pada hari ini. 25 ayat hari ini. Ya, 25 ayat. Dan soalan tadabbur kita pada hari ini ialah siapakah nama sahabat yang dikaitkan dengan ibunya dalam ujian di Mekah yang kita belajar sebentar tadi ya. Siapakah nama sahabat yang dikaitkan dengan ibunya dalam ujian di Mekah. Tuan-tuan dan puan, di akhir ini kita ingin mengumumkan dia kena ada ting 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 Ustaz ya 7 orang daripada 21 nama, 7 orang yang paling atas sekali yang menjawab dengan tepat dan cepat pada minggu lepas ya. Baik, kita sama-sama saksikan, perhatikan nama mereka. Yang pertama ialah siapa tu? Mari kita tengok sekejap. Ya, itu Nur Farisah Safiah Saifuddin, Halis Syafi'i, Najihah Abu Bakar, Nurdiana Yaakob, Ahmad Hairi, Datuk Rusli, Nur Huda Muhammad Yaziz, Samsiah
Abdul Rahman. Ya, tahniah diucapkan pada 7 orang dan 14 lagi nama untuk mendapat hadiah Quran Haramain dan Riyadh akan diletakkan di Facebook TV Al-Hijrah, insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, bertemu lagi kita pada hari esok bahagian kedua surah Al-Ankabut dan ulangan pada malam ini jam 10 agar kita terus menghayati perjuangan nabi-nabi sahabat. Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Lagi.